Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini murid-murid yang cikgu kasihi akan belajar mengedit perenggan. Baik, terdapat 4 perenggan yang perlu murid salin. Okey. Namun begitu, dalam setiap perenggan yang murid akan lihat bersama-sama dengan cikgu ni, terdapat beberapa kesalahan, terutamanya dari segi tanda baca, tata bahasa. Okey. Jadi murid perlu memperbaiki ejaan, tanda baca tersebut ataupun tata bahasa berkaitanlah. Okey. Jom kita lihat tajuknya ialah keselamatan siber dalam percutian. Afifi dan ayahnya membaca artikel keselamatan siber dalam e-majalah. E-majalah ialah majalah yang kamu boleh baca melalui internet. Contoh menggunakan laptop, komputer, dengan adanya penggunaan internet. Maksudnya kalau ada internet baru kamu dapat akses tu, kita panggil e-majalah lah. Okey. Tapi tak semestinya ada internet. Kadang-kadang kamu download majalah, kamu muat turun majalah tersebut dalam laptop kamu. Kamu baca. Juga kita panggil e-majalah. Okey. Jom kita lihat perenggan yang pertama. Kita baca sama-sama. Kini pencarian maklumat destinasi percutian lebih mudah dengan adanya kemudahan peranti yang semakin canggih. Canggih, ejaannya bagaimana? Ejaan yang betul. Okey. Nanti murid salinkan yang salah ni. Kemudian tuliskan jawapan yang ejaan yang betul. Contohnya cikgu bagi yang pertama, cikgu bantu kamu. Tuliskan di atasnya canggih. Okey. Dan berteknologi tinggi. Dalam keterujaan melayari alam siber, pengguna digalakkan untuk mengambil salah ejaan. Langkah keselamatan. Tindakan ini memastikan pengguna dapat berehat, ini pun salah eja, dan menikmati, ini pun sama salah eja, percutian dengan selamatnya. Baik, jom kita lihat perenggan yang kedua. Ketika membuat tempahan percutian, pengguna. Okey, saya gariskan di sini. Selepas tanda baca koma, hanya kata nama khas sahaja yang boleh menggunakan huruf besar. Okay, sekarang ni pengguna merujuk pada kata nama am. Jadi huruf besar atau huruf kecil. Okey, cikgu sambung. Diingatkan agar bijak memilih laman seseorang yang selamat. Okey, selepas noktah ada perkataan pastikan. Ingat, selepas noktah tak kira kata nama khas ataupun kata nama am, wajib huruf besar. Jadi yang ni tolong ubah. Jangan tulis huruf, contoh kalau pastikan huruf P ni salah, jangan tulis huruf P saja. Tuliskan juga perkataan huruf yang lain, A, S, T, I, K, M. Sama juga dengan yang pengguna ni. Cikgu sambung. Pastikan penempahan anda. Penempahan, ni salah, ni salah tata bahasa. Salah dia punya, salah penggunaan imbuhan. Pastikan penempahan anda dalam laman seseorang yang sah. Selain itu, ini penanda wacana. Penanda wacana selepasnya ialah simbol noktah ataupun tanda baca noktah ataupun koma. Yang ini tolong betulkan. Kemas kini telefon anda agar mempunyai ciri-ciri perisian terbaharu. Yang paling utama, kukuhkan mod keselamatan. Tiba-tiba ada tanda seru dekat belakang ni. Dia bukan ayat seru. Kalau ayat seru contohnya, wah, cantiknya baju yang kamu pakai itu. Baru boleh datang tanda seru. Ini bukan ayat seru. Dia tak ada pun kata seru dekat hadapannya. Jadi tak boleh guna simbol koma. Seru. Okey. Jom kita lihat yang ketiga. Seterusnya, berhati-hati dengan wifi percuma. Wifi ni apa? Wifi ni internet lah. Wifi maksudnya kamu gunakan internet secara terbuka yang dibekalkan oleh orang lain. Bukan dibekalkan oleh orang lain, yang dibekalkan oleh peranti lain. Itu wifi. Okey. Contoh, kalau kamu pergi kedai, dia pun tulis kat situ, wifi percuma. Gunakan kata laluan ini. Yang tu dibekalkan oleh pihak lain. Okey. Ataupun di rumah kamu ada Unify contohnya. Cikgu tak promosi Unify. Okey, contoh ada Unify, kamu berada dalam bilik tapi lupa panggil istilah tu. Peranti utamanya berada di ruang tamu. Jadi kamu perlu gunakan Wifi. Wifi tu dia dipancarkan daripada peranti utama tadi tu lah. Modem namanya. Allahu Rabbi, lupa pula. Okey, cikgu sambung. Elakkan
daripada. Betul ke perkataan ejaan ni? Ni salah ni. Nanti betulkan. Daripada mendedahkan maklumat peribadi dan perbankan. Cikgu baca ni pun dah terbelit lidah cikgu. Baik, perbankan. Dia terlebih satu huruf. Nanti betulkan. Anda dengan wifi percuma. Pastikan anda menggunakan wifi yang sah. Anda juga diingatkan agar kurang dikongsi. Ni salah penggunaan imbuhannya. Gambar dalam laman sesawang atau menandai. Okey, menandai. Ini ialah perkataan yang betul. Memang ada. Sebab dia ialah menandai. Maksudnya awak tanda lokasi. Tanda lokasi ni contoh. Kadang-kadang pernah dengar tak penggunaan WhatsApp, hantar lokasi kau. Jadi kita pun hantar lokasi kita. Itu maksudnya kita menandai lokasi sebenarnya. Okey, cuma dia hanya salah dari segi penggunaan imbuhan dia. Ada huruf yang terlebih. Okey. Lokasi dalam geolokasi. Geolokasi ni sebenarnya merujuk pada koordinat. Koordinat kadang-kadang contoh awak nak ada buka kedai, orang tanya, kedai kau kat mana? Ni kau ambil koordinat aku ni, yang ditulis dalam bentuk nombor. Cikgu pun tak pandai nak tulis. Contoh dia tulis 110 200. Tu kita panggil koordinat. Daripada situ awak akan sampai ke tempat yang betul lah. Okey, cikgu sambung. Hal ini supaya orang lain tidak tahu akan keberadaan anda. Cikgu pergi garis pula geolokasi. Geolokasi ni tak ada kesalahan. Cikgu hanya nak menerangkan tadi apa maksud geolokasi. Cikgu sambung, hal ini supaya orang lain tidak tahu akan keberadaan anda. Okey, jom kita lihat perenggan keempat. Akhir sekali, ni pun sama. Penanda wacana tapi dia letak tanda baca apa ni? Dia letak tanda baca apa ni? Noktah. Sepatutnya tanda baca apa? Akhir sekali, pastikan telefon anda sudah ditetapkan dengan perisikan. Perisikan ni kata dasarnya risik. Risik ni maksudnya macam awak, kalau ayat mudah lah, cikgu cakap mengendap. Sebenarnya untuk penggunaan perkataan ni di sini salah. Dia asalnya perkataan apa? Awak boleh rujuk perenggan keberapa tadi cikgu tengok. Perenggan kedua. Dia ada perkataan dia. Tengok betul-betul. Cikgu tak nak tunjuk dekat mana lah perenggan ni. Awak cari. Itu perkataan dia yang sebetulnya. Anti kecurian. Hal ini memudahkan maklumat anda dipadamkan dari jauh. Jauh. Ejaannya salah. Betul kan? Sekiranya berlaku kehilangan atau kecurian. Ni pun salah. Betul kan? Jika semua telah melaksanakan, ni salah imbuhan. Jika semua telah melaksanakan, okay. Bercutilah. Selepas koma, cikgu cakap apa tadi? Hanya kata nama khas saja boleh huruf besar. Ni bukan kata nama khas ni. Ini kata kerja ni. Ni dah salah ni. Nanti betulkan. Bercutilah dengan gembiranya. Okey. Cikgu harap murid boleh salin semua perenggan ini. Jangan lupa. Salin juga perkataan yang salah. Kemudian gariskan. Kalau ada pensel warna, boleh guna pensel warna untuk garis. Kalau tak ada pen berwarna selain daripada merah, boleh gariskan. Okay. Merah tak boleh guna untuk garis. Salah. Okay. Kemudian awak boleh tulis jawapan yang betul di atas perkataan yang telah salah tu. Baik, sebenarnya cikgu terlupa satu perkataan, iaitu perkataan anti kecurian. Okey, untuk perkataan anti kecurian ni, ia sepatutnya dieja secara bersambung kecuali melibatkan kata nama khas. Contoh kalau kata nama khas awak kena letak tanda sempang. Contoh anti Amerika. Contoh. Anti ni maksudnya awak tidak suka ataupun awak kalau anti kecurian maksudnya tidak boleh dicuri. Perkataannya lebih kurang begitulah maksudnya. Okey, jangan lupa ini saja yang cikgu ajar pada hari ini. Selamat menyiapkan kerja yang telah diberi. Sekian, terima kasih.